Dia seru aku hang komen tadi. Ya Dayang. You kata yang bukan ni macam trend kan. Macam dari zaman 70s tu di Honda, lepas tu ada Kobe. Lepas tu I pun pernah pinjam work bola Abdul dulu pun I pernah pinjam juga. Tapi I rasa yang macam everything dia bukan trend, tapi everything ever evolving, including fitness routine juga. Macam for me, first cycling all started from the USA by the group of cycling dulu. Sekarang cycling tak Malaysia. So maybe 10 tahun lepas tak ada trend tu. Tapi burn sekarang ni mana ada orang pakai baju macam people pakai bell bottom. Lepas tu people lagi pakai dah. Lepas tu ada trend berbeza juga dengan bersikat pun. Dia always evolving. I wouldn't call it a trend. I would call it evolution of it. Tahun ni maybe this is what they're into. Tahun depan orang dah tak buat ini. Tapi orang dah buat I don't know, a different type of exercise. Kita tak nak katakan wrong. Dia tak adalah salah. There's no right or wrong when it comes to exercise. Nanti kalau yang berniat nak sihat, perlu apa semua tu, I think that's good enough. So daripada duduk mencertak lemak, dia kata, better you start somewhere, Bert. Walaupun you cuba je, Bert. Siapa cakap aku tak start lagi? Kau ingat tak Arina buat bootcamp ramai-ramai yang aku... Itu dah lama lah. Dah lama. 4 tahun lepas. Lepas boyfriend pun lain masa tu. Siapa kata aku tak buat? Kau tahu apa aku buat kat rumah aku sekarang? Nak aku tunjuk? Okey, sekejap lagi besok aku tunjuk. Okey. Sebab tu biasa sebelum kita start Gaga ni tadi, aku marah bila Ben persoalkan kenapa Lan yang banyak kayu tapi botak dah tak kayu. Sekarang ni dia pula cakap, kau tahu ke apa aku buat kat rumah? Ni namanya makan tuan. So, okey, bercakap pasal point tu, okey. Sekarang ada certain orang yang berbasikal contoh, dia akan bercakap, sekarang ni semua orang nak basikal. Dulu zaman running, semua nak running. Aku akan tanya dia orang balik, apa masalah kalau dia orang nak main basikal ataupun nak berlari? Dia orang tak minta duit kau. Dia orang nak start satu benda yang sihat macam mana yang kau start maybe 3 tahun dulu, 2 tahun dulu ataupun maybe 17 tahun dulu. So apa isu je kalau kita nak mulakan something tu. Tapi balik pada niat pula, macam tadi, ada certain orang pula, dia for the sake of social media. Aku just nak kayunya 1 kilo, 2 kilo je. Kan? Tapi post kat social media. Okey, itu still balik pada poin asal tadi, itu hak dia orang. Cuma yang jadi kelakarnya ataupun yang maybe kind of terms damage bila dia bermula dengan contoh aku ada kawan yang nak start main basikal tapi dia punya first basikal berharga 8,000. Contoh. So, aku cakap dengan dia, kalau kau nak main basikal, benda ni macam main bola juga. Kau boleh pakai boot RM100 ataupun RM800. Sama je. Yang penting cara kau tenang bola, itu je. So macam basikal aku cakap, terserah nak beli 1,000 lebih boleh, yang berapa ratus boleh, terserah. Kalau ada duit beli. Tapi dia beli 8,000 tu, selepas sebulan dia cakap dengan aku dia nak tolak basikal sebab dia rasa tak best. So orang-orang macam ni yang consider damage sebenarnya. Aku ada pengakuan Abu Tak. Sebab itu aku dengar kau dengan Lan sembang pasal basikal ni kan. Lepas tu bila aku dengar kos, aku pernah sembang dengan Lan. Lan cakap yang elok harga ni contoh kan. Lepas tu yang tak elok harga ni. So bila dia dah kata tak elok tu, itu je kemampuan aku. Lepas tu bila dia kata yang elok tu, aku macam tak mampu. So macam mana pula aku nak join trend korang sedangkan aku tak mampu. Contohlah kan. Aku disebabkan Ben cakap, aku jawab Lan jap. Macam aku cakap tadi lah, kalau kita main bola, kenapa zaman sekolah kita boleh pakai boot Fungkiong yang RM10 tu? RM14. RM10 berapa pula je. Tapi ada orang pakai boot RM100. Satu contoh aku beritahu kau dulu ada satu zaman Adidas, F10, F30, F50. F30 tu kita tahu dia second grade. Tapi F50 yang Robin van Persie pakai, semua elite player pakai. Tapi Karim Benzema dia pakai F30 tau. So point dia kat sini adalah F30 tu disebabkan dia suka konsep yang ada dekat second grade tu dia pakai. So point dia kat sini is tak ada isu pasal cost pun. Kalau kau rider, kalau kau kaki kau steady je cerita dia. Tu je. So tak kisah equipment lah. No. Yalah, untuk permulaan betul, kau tak perlu nak bazir-bazir duit. Botak dah shape tu, so aku tak payah lagi panjang-panjang. Kan cerita ni akan jadi 4 jam. So sedar tak sedar, selain apa yang kita sembang ni, kita banyak cakap pasal running, trend sekarang running, cycling. Tapi kau perasan tak? Keadaan yang pada aku tak normal kalau kita fikir dulu. Kalau cakap about Iron Man, kau perasan tak? Iron Man ni bukan semua orang yang boleh masuk. Iron Man ialah dia ada full Iron Man dengan half Iron Man. Ada 3 dia punya disiplin. Tapi kau perasan,
sekarang ni macam kat Malaysia Langkawi Ironman tu nak masuk bukan murah tau. Masuk tu almost dekat 1,000 dia punya penyertaan. Tapi kenapa sekarang trend dia orang macam yelah kita yang orang awam pun, orang biasa pun dah masuk. Adakah benda ni kadang aku rasa kan, dia sikit sebanyak mungkin ada pengaruh. Contoh macam selebriti ramai masuk. Macam influence daripada yelah bekas Menteri Belia dan Sukan, sekarang Menteri Sains dan ni KJ. Yes. KJ, kemudian Sains dan teknologi. kalau selebriti Alif Satar lah yang bagi impak sangat. Dia boleh buat, kenapa tak boleh buat. Sedangkan Ironman tu orang biasa tak mampu kalau tak training. Tapi tu aku cakap benda ni adakah sebab influence daripada artis ni, sedangkan sebelum ni banyak dia pro triathlete. Banyak dia atlet national punya triathlete dah masuk, dah macam share, tapi sebabkan selebriti, semua terpengaruh nak masuk. Semua belajar running, belajar swimming, ambil kelas. Adakah benda ni pun kadang selain trend yang kita cakap ikut-ikut bermusim, dia influence daripada selebriti pun aku rasa mungkin impak dan menjadi mangsa sebagaimana burn. Aku rasa benda tu positif. Kerana aku tak tahu kenapa benda ni jadi argument, kerana apa yang selebriti buat itu adalah sesuatu yang sahih. Kerana kita nampak Alif Satar di YouTube channel dia sendiri yang aku sendiri. Sebelum tu kalau kita nak cakap Alif Satar, aku pun tak adalah aku rapat dengan dia. Memanglah pernah tapi aku tahu David. Tu aku nak cakap adakah sebabkan selebriti ni kita ni terpengaruh. Kita pun nak masuk sebabkan selebriti. Okey, faham. Yes. Aku rasa sebab kalau kau tengok kebanyakan fan-fan kat Malaysia yang follow entertainment industry, yang follow sport sekalipun, macam orang tengok Azlan Mubin buat apa pun orang nak follow. Aku buat apa? Contoh. Macam orang nak gulung macam kau lah contoh ni kan. Orang nak petah bercakap macam botak-botak tentang bola sepak contohnya. Orang nak tahu macam mana nak guna eyelash color macam Dayang contoh. Kan? Because you guys are trendsetter dalam industri korang masing-masing. So itu hakikat kita kena. Tapi kalau benda tu positif, semua orang nak jadi penyanyi macam kau dulu pun, tapi dia orang tak berjaya. Kan? Mana tahu kan audition ni tapi hakikatnya diorang kena faham yang diorang kena lalui perit getih susah senang pula. Peritnya macam mana training untuk Viper Challenge contohnya, untuk Ironman contohnya, because it's bukan satu benda. Satu benda tu dah lah teruk. Dia punya contoh berlari 42 km, lepas tu kena paling cepat. Swimming 20 km contohnya, kau kena jadi antara yang terpantas kan untuk jadi champion. Tapi ialah kalau kau complete sekalipun, ia adalah satu kejayaan seperti yang dibuktikan oleh Alif Satar. So aku percaya ia adalah satu pengaruh yang positif kalau engkau melalui fasa-fasa training seperti mana yang dilakukan oleh selebriti-selebriti ni. Kalau kau setakat nak buat sebab kau ingat lah kalau Alif Satar boleh buat, aku takkan tak boleh buat. Kalau kau fikir kepala kau belagak macam tu, lepas tu kau main redah je, itu silap besar.